الله الله يا الله 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 يا الله. Dapat nampak amal, dapat buat bekal. Inilah nikmat yang besar yang sebenarnya ulama-ulama kata, tuan guru kita selalu nasihat kita, ajaran disyukuri. Jadi moga kita ambil perkataan ulama ni, kita ambil nasihat ni dengan rasa sungguh-sungguh bersyukur atas nikmat yang diberi, terutama nikmat sihat, terutama nikmat taat. Okey. Untuk Allah. Ya, mata surat 39 Ustaz ini Ustaz. Okey, 59. Ini suatu tanbih. Ini suatu tanbih. Tanbih apa? Peringatan. Kan ada kitab yang popular kan? Tanbihul Ghafilin. Peringatan bagi orang-orang yang lalai. Itu nama tanbih ni. Ini satu peringatan. Mari ingat. Ambil ni, letak dalam kepala otak. Letak dalam kepala. Letak dalam minda. Apa? Ini ingat. Dia aku kita ingat. Jangan lupa. Ingat dia kata. Ini satu peringatan. Pada menceritakan, menyatakan kelebihan segala perempuan yang mengikuti bagi suami dia. Apa lebihnya orang perempuan ni kalau dia ikut suami dia? Kalau dia dengar perkataan suami dia, kalau dia patuh pada suami dia, apa kelebihan ni? Ni kelebihan ni yang kita nak baca ni. Okey. Ketahui olehmu. Kata kau ketahu, wahai perempuan. Kau kena dengar, wahai perempuan. Kau kena ambil tahu. Kau tutup video kak? Wan Rusliyati. Tutup video. Tak pakai tudung lagi tu. Kan dah cakap banyak kali dah dengan kuliah pakai tudung. Pada menyatakan kelebihan segala perempuan yang ikut bagi suami dia. Ni perempuan dalam ni, 228 ni, ramai perempuan ni. Kalau ikut-ikut nama ni, rasanya 80% perempuan ni. Yang lelaki tak ramai. Kita tengok nama ni, Abdurrahman Syukur, lelaki Adnan, tak ramai lelaki. Mungkin 70% je. Dan ramai perempuan dalam ni. Ketahui olehmu, wahai segala perempuan, bahawa sungguhnya wajiblah atas segala perempuan itu. Wajib ni wajib apa? Wajib syarak. Wajib syarak. Mana wajib syarak apa? Kalau kita tinggal, maka jatuhlah pada dia. Dosa. Jatuh dosa. Wajiblah atas. Tu kalau wajiblah atas, maknanya wajib syarak. Kalau wajib bagi, Wajib akal kan. akal. Wajib bagi Allah itu wujud, wajib akal. Wajib bagi Rasul itu bersifat benar, wajib akal. Wajib bagi Rasul itu tabligh, menyampaikan, wajib akal. Jadi kalau wajib syarak, dia punya tanda, dia punya signal, dia punya sign, wajiblah atas.
Kalau sebelah di atas, maknanya wajiblah pada seseorang. Kalau sebelah ni bagi, wajiblah bagi Allah. Wajiblah bagi Rasul. Tu nama dia wajib apa? Tu nama dia wajib akal. Wajiblah atas, tu maknanya wajib apa? Syarak. Syarak. Catat tidak ni? Catat Ustaz. Catat. Ya, adik. Dia kali tahu. Ni malas nak catat. Malas nak catat, maknanya tak dapat dah. Dia penghalang untuk kita dapat ilmu ni. Salah satu penghalang dia ialah malas. Gam pada ilmu, kita kata gam. Gam ni apa? Apa peranan gam? Semat. Semat. Gam pada ilmu ni ada dua. Dulu guru kata apa? Satu, sungguh-sungguh. Dua, barakah. Ni gam pada ilmu. Satu, sungguh-sungguh. Dua, ilmu tu mesti dapat dengan cara yang baik, dengan cara yang betul, dengan cara yang berkat. Berkat itu lahir daripada perut. Perut apa? Berkat ilmu itu lahir daripada perut sambung. Perut ibu ke Ustaz? Perut ibu macam mana? Mana pula datang perut ibu lagi? Berkat itu lahir daripada perut Adab. adab. Ya. Bila orang boleh jawab, maknanya aku pernah cakap lah. Ikhwan dengar kat mana ni Ikhwan? Dekat kampung ni Ustaz. Terengganu ni. Kat kampung. Orang lain pun cakap kan, betul tak? Bukan saya cakap kan? Tak dengar dari saya kan? Ikhwan? Betul-betul Ustaz. Tak belajar lah ni. Tak dengar dari saya, dengar dari orang lain. Maknanya benda ni dah diturun-temurun daripada ulama' dah cakap dah. Bukan saya reka. Tengok orang lain pun dengar. Kalau saya yang reka, orang lain tak dengar. Ilmu yang berkat itu lahir daripada perut adab. Adab menuntut ilmu lah. Itu makna dia. Adab menuntut ilmu. Ilmu yang berkat. Jadi dia kena tak pakai dua gam lah. Dua tampalan. Dua gam. Satu gam itu nama dia sungguh-sungguh. Satu gam itu nama dia adab. Kalau kita sungguh-sungguh, adab tak ada, dia tidak berkat. Apa maksud dia tidak berkat? Dia tidak mendorong kita pada perubahan. Dia tak mendorong kita pada perubahan. Belajar Muhlimah 3 kali khatam. Bila suami cakap, dihantam. Faham? Belajar Muhlimah 3 kali khatam. Bila suami cakap, dia hentam. Dia hentam maksud dia apa? Dilawan. Bangkang. Dibangkang. Objection, the owner. Dibangkang. Tapi belajar Muhlimah 3 kali khatam. Bila cakap suami cakap, dia hentam. Guru kata dulu belajar Muhlimah kulit depan, kulit belakang. Tapi suami suruh dibangkang. Dan insaf. Belajar Muhlimah di kulit depan, kulit belakang. Tapi bila suami suruh dibangkang. Dia masih tak boleh taat. Kenapa dia masih taat? Ilmunya diingat. Tapi kenapa dia tak boleh taat? Sebab dia tak dapat. Tak dapat tadi tu. Tak dapat berkat. Dia tak dapat berkat. Kenapa tak dapat berkat? Dia tak lahirkan berkat. Berkat itu lahir daripada perut apa? Adab. Catat. Benda ni saya cakap catat. Jadi guru-guru cakap ni, guru-guru lama-lama, otak-otak yang cakap ni.
Kita belajar dulu apa guru cakap kita catat lah. Dulu kita kata macam perlu catat dululah masa belajar dulu 30 tahun lalu perlu catat. Tengok orang tak catat pun kadang. Tengok sebelah kita di bawah kitab letak je atas rihal. Tulis tak ada, apa tak ada. Pandang je. Muka ustaz pandang aja. Ada yang sangat sungguh-sungguh. Catat, rakam pakai kaset. Maksud tu kaset lah. Tu mana ada apa kaset dengan satu yang mahal buat Sony je. Tape kecil je. Apa nama tu? Ni macam wartawan dah pakai. Recorder lah. Satu masuk dalam iPod. Betul nama dia iPod. Saya punya kaset rakaman kan. Saya ingat satu beg tau. Satu beg. Haji Hassan datang rumah. Saya lambakkan kaset tu. Saya kata dengan abang saya. Okey. Nak ambil apa ambil lah. Nak pinjam apa nak ambil lah. Tak apa. Nanti lain kali kita jumpa kita pulang balik. Dulu macam tu rupa belajar dia macam tu. Rakam. Dah rakam tulis dekat cover tu. Tulis kat kaset tu. Ustaz ni. Kadang-kadang rakam tu tali tu boleh rakam sejam. Kena ustaz kalau dia cakap tu tak berapa ada point kan. Dalam tu kalau kita catat 3 point je ada. Lepas tu nak rakam pun nak pilih-pilih ustaz lah. Maknanya kita rasa banyak benda yang kita boleh dapat daripada dia. Atau dia cakap tak banyak benda. Tapi kita dengar kita tersentuh. Selalu saya pilih ustaz lah yang saya rakam. Letaklah Walkman tu. Dulu pakai Walkman kan. Walkman ni letaklah kat depan dia. Lepas tu Haji Hassan ni dia kata kau nak jelas kau beli ni letak kat dada ustaz dia kata apa klip mikrofon. Saya ingat lagi dia yang ajar saya tu dia tolong belikan. Saya pun nak pasang kat radio pasanglah dekat dada ustaz. Kadang pasang dekat mic stand mic tu pasang. Itu dah dapat kesungguhan. Itu yang Ustaz selalu pause and rewind kan. Pause rewind apa? Bila nak dengar balik tu pause and rewind. Dulu pakai kaset lah yang pula. Itu. Dulu pakai kaset kan. Kita dengar dulu kadang-kadang kaset sangkut lah. Kaset sangkut. Tali tu dia mudah sangkut. Jadi zaman berubah. Sekarang ni ada FB rakam. Jadi kesungguhan ni yang membawa kita kepada perubahan. Dengan kita syaratnya kita mesti dapat berkat. Saya cakap banyak kali, jangan umpat guru. Bukan saja ilmu tu tak berkat. Paling takut ilmu ni menjadikan kita sombong. Cukuplah dengan sombong ni menahan manusia itu masuk Surga. Rasulullah bagi signal pada hadis ya. Orang yang sombong tak masuk syurga. Orang yang sombong ada sebesar biji sawi dalam hati dia tak masuk syurga. Tu dulu guru kata, memang kata disebut dalam kitab kan. Perkara yang menyebabkan seorang itu sombong ada banyak. Antaranya apa? Rupanya cantik. Kalau rupa cantik, baik-baik. Hati-hati. Rupanya cantik ni boleh buat orang sombong. Mukanya handsome. Perempuan rupanya cantik. Lepas tu jangan puji-puji sangat. Perempuan cantik, jangan puji-puji sangat. Takut nanti dia datang sombong. Dia masuk dalam Facebook je, akak ni cantik lah, ini cantik lah, itu cantik lah, ini cantik lah. Kalau hati dia tak terusik tak apa. Tapi kalau hati dia terusik, hati dia rasa seronok, hati dia rasa apa, maknanya dia sombong dengan cantik dia. Nanti dia akan tengok orang lain, takut syaitan melinapkan diri, tengok orang lain, muka apa jadi model. Model boleh kata cantik kadang.
Ni bahaya. Jadi syaitan ni, dia tahu ilmu-ilmu ni. Dia nak heret manusia dalam neraka apa? Dia biarkan manusia sombong. Jadilah ilmu yang Allah beri tu bukan nikmat, ilmu ni nikmat. Bukan nikmat dengan rahmat, sebaliknya ilmu itu nikmat dan laknat. Nikmat dan laknat. Dengan apa? Dengan dipermasukkan rasa sombong. Kenapa dia sombong dengan ada ilmu? Sebab ilmu itu diambil dengan cara yang tak berkat. Jaga-jaga. Jaga-jaga. Kita belajar dulu kan, kita nak bercakap dengan ustaz pun kita nak kena hati-hati lah. Bukan saya tau. Saya kata saya dengan ustaz saya. Bukan belajar dengan saya, bukan. Saya dengan ustaz saya. Saya cakap dulu, saya nak kena hati-hati. Dan saya cakap ikut tune ustaz tu cakap. Dan kita tak boleh cakap depan dia yang kita tahu apa yang dia tak tahu. Tak boleh. Terutama bab-bab agama. Kalau dia tanya, baru kita cerita. Ustaz ni dia, kebanyakan mereka ni, dia tak tahulah bab teknikal kan, contoh kan. Kalau cakap dengan dia, Ustaz, ni pakai 4G. Kalau dia kata 4G apa? Takkan 4G dia tak tahu. Ni kau hajar. Kalau dengan guru kita cakap itu, dia kau hajar. Sebab apa? Nanti takut saluran berkat ni putus. Saluran berkat ni putus, dia menyebabkan apa? Nanti ilmu ni nanti dia tak berkat, dia tak mengubah diri kita. Any question, Ya, Ustaz. Nak tanya pasal Ustaz cakap pasal guru ni, Ustaz. Kalau Wah punya pendapat macam ni lah, Wah punya perasaan Wah selalu Wah gurau untuk merapatkan ukhuwah dengan Ustaz. Macam mana Ustaz? Tak apa. Itu gurauan tu perlu. Saya gurauan ni yang menghilangkan letih saya sebenarnya. Kalau faham lah. Dan gurauan ni tanda kasih sayang, betul tak? Cuma jangan ada rasa dalam hati yang tidak baik lah. Macam kita rendah-rendah. Saya ni bukan guru. Saya ni kongsi-kongsi je. Saya kata guru lain ni. Macam kita rendah-rendahkan orang lain, rendahkan guru kita. Kadang-kadang guru-guru ni dia pakai baju Melayu, pakai kaplikat. Jangan terusik hati kita kata apa tau. Apa lah ustaz ni kuno. Kalau kata ustaz kuno, nanti kau tak dia apa. Apalah ustaz ni pakai semakit, pakai kaplikat. Ini kampung punya pakaian. Jangan rasa dalam hati. Bukan sebut berlidah. Jangan rasa dalam hati. Orang pakai seluar jin, orang pakai seluar gini. Dia pakai jubah kuno. Jangan rasa gini. Terutama guru-guru yang kita tumpang mengambil ilmu dengan dia. Nanti ilmu dapat, nanti berkat tak dapat. Faham Ilmu ada tapi berubah tidak. Paling takut ilmu ni pula, dulu dia tak sombong, jadi sombong. Bila jadi sombong, na'udzubillah, Rasulullah kata sebesar biji sawi sombong, engkau takkan masuk syurga. Jaga-jaga. Jaga-jaga benda gini lah. Ini benda ni penting. Kalau kita tak ambil perhatian takut nanti kita terjebak. Mengikut perintah suaminya pada barang apa perintahnya. Dia kata wajib perempuan ini ikut perintah suaminya. Barang apa yang diperintahnya. Yang tiada membawa pada maksiat. Dengan syarat perintah ni tak bawa pada dosa. Kalau dia perintah kat kita, ni makan malam pejabat ni. Abang Liman punya ofis buat makan malam pejabat. Joyah pakailah cantik-cantik. Pakailah lipstick. Joyah pakai minyak wangi lah setengah botol. Pakailah kasut tinggi tu, jalan nampak melentik-lentik. Pakai baju ketat lah, nampak seksi sikit. Okey. Boleh ke Joyah ikut perintah Abang Liman? Boleh. Tak dasar? Boleh, Ustaz. Tak ikut dosa? Boleh ke gitu? Tak boleh lah. Sebab ada syarat dia bukan pada membawa kepada maksiat.
Abang Liman ajak Joyak berbual. Malam-malam mata tak boleh tidur. Dan Abang Liman pun berbual-bual pasal orang lain. Tahu tak jiran kita tu, yang mana, yang tu, yang mana, yang bodoh-bodoh tu, mulalah. Yang mula tu. Bodoh betul dia Waktu tu Joyak kata, bang, saya tak mau cakap dengan abang pasal perkara ni. Kenapa? Kau tak cakap dengan aku, kau berdosa. Abang Liman kata. Aku sekarang ni ajak kau berbual, kau kena berbual dengan aku. Tak boleh, Abang Liman tak boleh. Aku suami kau. Suami tak boleh ikut. Sebab apa? Sebab abang telah mengajak saya bercerita pasal benda-benda maksiat. Jangan layan. Jangan layan. Kenapa? Tidak boleh ikut perintah suaminya, mesti ikut perintah. Selagi dia membawa pada maksiat. Lepas tu nak tahu apa yang dosa, apa yang tak dosa. Apa suami suruh. Walaupun berbual dua orang, kalau rasa ngumpat, jangan cakap. Jangan cakap dengan suami bang. Jangan cakap lah bang. Kan kita ngumpat lah. Ni pintu ngumpat dah terbuka ni. Kita dah selangkah lagi nak melangkah aku ngumpat. Okey. Tanya ke angkat tangan ni? Assalamualaikum Ustaz. Salam. Ustaz, kalau macam suami kita bekerja, lepas tu bila balik kadang-kadang dia nak bercerita dengan kita kisah-kisah, bukan kisah lah, Kisah pejabat. Kisah-kisah pejabat. So macam mana itu Ustaz? Kalau ada ngumpat tak boleh cerita. Kalau dia kata bos I ni bo tu tambahan dia apa depan apa? Bos abang ni bo apa? Rasa macam selalu buat juga ke? Bukan pandai, bukan pandai. Boroi. Boroi. Boroi pun ngumpat. Good cover. Ngumpat. Abang boroi lah saya cakap. Dia cakap abang boroi. Balik-balik kerja, pegang perut. Dah makan buah pisang, pegang perut. Abang ni boroi, itu lagi bagus cakap. Abang boroi, saya tambah lagi. Tapi handsome kan? Dia kata dia handsome. Tak apalah, 3 orang lagi bini. Betul tak? Itu lagi bahagia, itu lagi bagus. Kau tak dosa. Dan bukan lagi tak dosa, tapi dia bawa pahala. Kenapa? Antara gurauan, antara mainan yang tidak dikira lalai dalam kitab kata, ialah bergurau dan bermain-main dengan isteri. Tidak dikira lalai, mana tidak dikatakan buang masa. Tak apalah gurau. Gurau ni yang menambah bahagia pasangan sebenarnya. Kalau serius kan tak bagus. Ustaz, saya nak tanya Ustaz. Saya nak tanya, kalau macam kata kita menceritakan tentang kebaikan bos kita, bawa balik ke rumah kita dekat anak si kita, dia kira berempat ke Ustaz? Tak berempat. Maknanya itu untuk kita jadikan contoh lah. Kita kata dengan bini kita, buah abang ni bagus lah. Tadi dia belanja makan. Tapi belanja makan nasi lemak RM1. Kedekut. Dah sudah. Dia jaga mandin. Tadi puji. Buah abang ni bagus gaya. Dia bagi abang makan nasi lemak. Pagi-pagi dah hantar nasi lemak kat pejabat. Bagus. Tapi tengok nasi lemak kecil, nasi lemak RM1. Bila masuk ke, habis ya. Kedekut pahit. Pangkat besar. Pengarah ni, gaji besar ni. Bagi nasi lemak RM1 dekat staf. Bagilah nasi lemak, ada sotong ke, ada paru ke, ada apa ke, habis. Hari tu punya amalan, Allah tak terima. Hari tu, the whole day. Lepas tu jaga-jaga. Jaga-jaga bercerita dengan pasangan ni. Kadang-kadang kita nak luahkan rasa hati kita ni. Bukan kita luahkan rasa hati. Kita ajak dia ngumpat sama-sama. Dan dia pun dengar, dia pun berdosa. Imam Ghazali kata, bila kita baca Quran, orang dengar, orang dapat pahala. Sama jugalah contoh dia, kiasnya dia kata, bila kita ngumpat, orang dengar, orang dapat dosa. Kenapa? Sama macam tadi, baca Quran dapat pahala. Lepas tu nak kena hati-hati dalam perbualan. Dalam perbualan. Okey. Syarifah tanya apa? Tak ada. Dan tiada harus perempuan itu
menyalahi akan suruh suaminya. Menyalahi maknanya bertentangan lah. Melawan lah. Kalau isteri kata masak, wajib tak suami kata masak? Wajib tak isteri masak? Saya tanya soalan ni. Wajib. Dia kata masak nasi lah. Kalau kita kata tak nak, kita kena bagi cakap dia kita tak nak lah bang, penat lah bang. Okey, dia kata okey lah. Tak apalah, mana handphone aku. Okey, Grab food. Din udang, nasi goreng. Okey. Nasi goreng tak nak? Okey, 2 dah. Senang. Tak apa. Dia tak berdosa? Tak berdosa. Sebab apa? Suami telah membatalkan arahan atas alasan yang diberikan. Suami cakap, ni Abang Iman nak beritahu Joyah ni. Joyah kalau masak tu strategi tu kan. Joyah kalau masak apa nyapu bang? Tak sedap. Mampu lah kau tak masak lagi. Joyah kalau masak salah ni kedai ni yang viral ni yang orang kata apa nasi goreng melimpah, nasi goreng racun, tak apa benda nama pelik-pelik. Joyah kalau goreng nasi sekali makan 3 hari abang kenyang. Punyalah menipu. Okey bang, mana-mana macam makan 3 hari kenyang kan? Itu contoh, dia kata contoh. Dah rakuk lah tu. Contoh. Dia ada dengar. Contoh. Balik kan saya try Ustaz. Bagi motivasi. Sebab Rasulullah kata apa Rasulullah kata apa? Perempuan yang bakar roti untuk suami dia. Rasulullah dulu orang Arab pun makan roti. Betul tak? Orang Arab pun dia makan roti. Dia cicah dengan minyak zaitun, adalah makanan dia. Dan Rasulullah ni orang Arab. Jadi makan ikut tradisi Arab. Lepas tu bila hadis ni dia keluar, dia nak memahamikan orang Arab, dia beri contoh orang Arab. Perempuan yang membakar roti untuk suami dia, dia akan dibina apa? Rasulullah kata apa? Benteng neraka. Dia di surga ke benteng api neraka Ustaz? Tembok. Benteng neraka. Tembok. 2 hadis. Satu tembok, satu parit. Tembok antara dia dengan apa? Dengan neraka. Dengan neraka. Habis Ustaz, kalau masak lemak, janganlah bingung sangat. Mana Rasulullah kata masak lemak? Betul tak? Ustaz, masak lemak tak ada, masak pedas tak ada, masak roti je. Saya tak belajar buat roti, saya tak belajar buat roti. Buat apa saya masak? Janganlah bingung sangat. Order mamak je. Order mamak tak ada dalam hadis. Rasulullah tak kata, siapa yang order Grab atau Food Panda untuk suami dia, diberi dia tembok, tak ada temboknya. Belajar lah. Google kan banyak. Belajar masak kat Kaya. Orang Pahang masak apa kat Kaya? Dekat Jerantut tu. Ikan patin. Jerantut kami selalu makan. Apa Ikan patin poyak kan? Patin tempoyak Ustaz. Jerantut. Gulai sarung. Asam rong. Asam rong tu. Apa je nama dia? Asam rong. Asam rom. ROM. Asam rom. RONG lah. Kadang-kadang tradisi orang Pahang tu. Ikan apa tu Jus? Ikan apa? Kenahak. Kenahak. Ikan patin. Kenahak Ustaz. Kenahak. Ada satu kedai tu Haji Yus, dekat pasar Jerantut tu, ada satu kedai Kak Ros nama dia. Saya ambil gambar dengan dia dulu. Buat kenangan. Dia kata, masa datang pagi kan, tanya, Kak, tengah hari ikan tu ada? Memang hari-hari ada, dia kata, datanglah kata. Tengah hari nak balik singgah. Kenerak. Kenahak nama dia. Bukan kenahak, kenerak ke apa? Kenerak. Saya pun tak peringat nama. Nama dia Ustaz K. Saki. Apa dia? Nama dia? Apa dia? Kerai. Bukan kerai. Bukan kerai. Dia ada hak kat ujung. Tak tahu apa nama dia. Orang Jerantut kata. Jerantut apa? Siapa orang Jerantut? Bak tahu ni dekat depan dia. Kak Ros lah, Kak Ros. Baru Jerantut Kak Ros lah. orang Pahang ramai dalam ni.
Alhamdulillah. Dia orang tu makan. Saya tak tahu. saya Saya pandai masak, datang, Kak. saya pun tanya. Tu tu jawapan dia tak? tu Jawapan tu. kenarak. Oh, Tu jawapan dia. kenarak. Ikan Siapa kenarak. tulis? Linda tulis kenarak. Gulai asam rong. Oh, asam rong. Bukan rom. Aku ingat tadi rom. Rom tadi negeri rom. Gulai asam rong ikan kenarak. Keluarga Rong tu nak bawa dia pada lipis. Rong. Asam rong. Wah, ni boleh berjerantut ni. Sedap Ustaz. Ush. Dia datang ke jerantuk. Sedap tapi tak tahu nama apa Bat. Saya tahu ikan tu saya makan je. But dia nama tak penting. Bak dia tahu makan. But nama tak penting. Penting kita makan je penting. Dia pun tak ada juga. Kita kira lantak kan. Okey. Kalau orang jerantut, Abang Iman orang jerantut, dia kata, Joya, engkau masaklah gulai ikan rong, gulai asam Ikan kenarak rong. ikan kenarak. Panjangnya. Lain berbenur nyebut. Nak menyebut pun susah. Makannya ngap ni. Habis. Betul Ustaz. Makan tak ingat dah Ustaz. Ikan Makan tak dah ingat dah apa. Jenis masakan tu Ustaz. Gulai Asam asam. rong. Yang eloknya pakai ikan kenarak. Ikan kenarak. Kenarak ni dekat Kuala Lumpur tak jual lah Banan maksudnya. Tak kenal pun. Saya tak dengar orang pasar. Dia kata ini ikan kenarak. Saya tak dengar pun cakap. Itu bapak-bapak yang tak pernah pergi pasar. KL tak pernah dengar ikan Saya tu. selalu pergi pasar. Tapi saya tak Ikan tahu tu kenarak. mahal Ustaz. Ikan tu mahal. Mahal Lepas tu tak jual Tapi jarang dapat kakak dia kata. Tu dah. Dekat sungai Jerantut tu ada kot. Dia rasanya ikan tu ikan sungai je. Ikan sungai boleh. Betul. Dan tiada harus perempuan itu menyalahi akan suruh suaminya atau tegahnya kerana berkahwin itu satu terbagi daripada sebab menjadikan tambaan seorang. Maknanya jangan apa tegah suami kau nak kahwin. Dia kata gitulah. Kerana apa dia kata? Berkahwin itu dia kata satu bahagian daripada beberapa sebab yang menjadikan kehambaan seseorang. Maka jadilah isteri itu seperti hamba bagi suaminya. Perempuan ni kalau dah kahwin, Imam Ghazali kata, dalam Ihya Ulumuddin, dia macam hamba pada suami dia. Macam hamba, tapi bukan hamba. Masak. Macam hamba dengan tuan ni. Tidur. Diam. Jom. Jangan ikut. Dia kena macam hamba dengan tuan. Yes, sir. Joya, masak. Yes, Abang Liman. Saya dengar taat. Joya, basuh kain. Ya, Abang Bat. Saya taat pada Abang Bat. Macam hamba dengan tuan. Tapi adakah itu penghinaan bagi seorang perempuan? Tak. Kenapa? Ganjaran disediakan sangatlah mahal. Maka setengah daripada kelebihan perempuan mengikut bagi suaminya itu. Jangan sesekali kita rasa tau. Aku ni macam bodoh je ikut cakap suami. Jangan rasa gitu. Dia yang bodoh ni tak ikut cakap suami. Itu yang bodoh. Kalau kita kata aku ni bodoh lah. Apa suami jawab, cakap semua aku bangkang. Itu betul. Statement tu betul. Tapi jangan kata aku ni bodoh lah. Suami cakap aku ikut Kenapa aku tak boleh melawan? Tak ada kekuatan nak melawan. Orang kekuatan ni buat taat. Bukan kekuatan ni melawan. Tapi suami juga kena bantu lah isteri ni. Ajak dia belajar supaya dia boleh taat. Bagi dia semangat bila dia taat. Bagi dia semangat. Doakan dia, ya Allah. Bila dia dah masak ni, doakan dia, ya Allah. Engkau bagi dia syurga, ya Allah. Aku redha pada dia. Bila perempuan ni, suami dia redha, kaki sebelah dah masuk syurga dah. Kaki sebelah masuk syurga dah. Sebelah lagi apa? Jaga kehormatan, jaga semayang, jaga puasa. Pun masuk syurga dah.
daripada mana-mana pintu yang dia suka. Doakan isteri. Doakan depan mata dia pun tak apa. Dia dah masak untuk kita, doakan dia. Sedap masak. Ya Allah, kau berilah isteri aku di syurga. Sedap masak. Tak sedap pun tak apa. Tak sedap pun cakap sedap. Sedap masak. Semoga nanti, awak nanti bersedap-sedap dalam syurga. Sedap masak. Moga Allah ampunkan dosa Joyah. Abang Liman doakan Allah ampunkan dosa Joyah. Abang Liman tak ada duit. Nak beli apa? Nak bawa pergi Tanah Merah. Abang Liman tak ada duit. Tapi Abang Liman ada doa. Abang Liman tak ada duit nak beli gelang di tangan. Tapi Abang Liman ada tangan. Untuk apa? Untuk Abang Liman angkat dan bermunajat pada Tuhan. Ya Allah, Engkau ampunkanlah isteriku, berilah di syurga. Amboi Abang Liman, syadunya, itulah yang Abang Liman ada. Dalam hati ada taman. Korang dengar ke aku tengok seorang ni? Tegur Ustaz. Ada buku satu mengapu dalam bilik seorang ni. Ada. Dengar. Nak cakap macam Ustaz tu mungkin sikit lah. Dia jawab Ustaz pasal makan. Bawa makan-makan. Betul. Tanya dia, nak makan apa? Okey. Nak minum apa? Air paling mahal. Apa yang mahal tu? Bubble tea. Bubble tea apa? Bubble tea. Bubble tea? Tea, bubble tea. Tea tu lah, apa benda lah. Apa nak makan apa? Jom. Nak minum apa? Jom. Tanda menghargai. Nak beli apa? Mudahkan masak. Nak beli alat ni. Okey, jom kita beli. Kopi O cap kopi agak sedap Ustaz. Kopi O. Jom kopi O. Tak apa. Tak apa. Sedap kawan Appreciate. Cap kopi abad. Cap kopi Cap kopi. Oh, dah try. Tarung hijau. Oh ya. Alhamdulillah. Kita bagi semangat. Suami ni dia kena jadi motivator lah. Dia kena bagi semangat. Bagi semangat. Supaya pimpin dia lagi. Tolak dia lagi masuk syurga. Walaupun nasib kita tak tahu. Tapi kita tanggungjawab kita bagi semangat. Bagi semangat. Pujuk, bagi semangat. Pujuk, bagi semangat. Pujuk, bagi semangat. Sampailah dirasakan betul-betul air yang diberi pada kita ni, setiap teguk kita minum ni, pastinya Allah beri pahala. Pasti tau. Beli minum suami, pasti ada pahala. Senyum kat suami, pasti ada redha daripada Allah. Memang pasti. Okey. Maka setengah daripada kelebihan, Kak Norma tanya apa? Perempuan bagi mengikut suaminya itu, masuklah ia ke dalam syurga. Apa yang nikmat yang lebih besar? Selain daripada masuk syurga. Kalau suami tak mampu, kita yang beli segalanya macam mana? Ya Ustaz, tak apalah, jadilah sedekah. Kalau tak mampu suami yang beli, tanggungjawab suami. Tapi suami tak mampu, kita beli. Macam mana kita nampak orang tak mampu, kita bagi? Jadi apa? Sedekah. Sebab tak mampu. Kita pula yang mampu. Tapi tak wajib kita bagi. Sebab dia tanggungjawab dia. Tapi dia tak mampu. Kita bagi. Jadilah sedekah. Okey. Apa dia kata kelebihan orang yang taat pada suami ni? Rasulullah ni, ulama ni kata, satu je perkataan. Satu perenggan je, satu barisan ayat je. Masuklah ia ke dalam syurga.
Masuklah ia perempuan ni dalam syurga. Bread maker ada Ustaz. Oh, ada bread maker. Campak-campak je terus bakar, insya-Allah jadi roti. Ya ke? Aku tak confident ni. Betul ke? Salah adun keras Ustaz. Dah try. Salah adun, paling dinding letak. Boleh adun kena betul kan? Dia ada dia punya dough tu. Dia punya mixture tu kalau Tapi salah. mak mertua saya dulu pandai buat roti tau. Dia buat roti sendiri bagi anak dia makan. Pandai dia buat roti. Ada orang pandai buat roti. Tapi bini tak pandai juga Tapi tak belajar dulu. Kalau dia belajar dulu dapat. Sekarang ada bread maker Ustaz. Ada pembuat roti Ustaz. Ya ke? Ada bread maker. Mudah ke nak buat? Nak beli lah. Homban je semua dalam tu jadi roti dah lepas tu. Ustaz. Senangnya. Campur dia kena betul Masuk Ustaz. bahan-bahan dia. Ada tulis bahan dalam tu ada. Ada. Ada resipi semua ada. Main homban je jadi. Wah, umban. Wah, confident je ni umban. MW ada jual Ustaz? MW? Ya. MW ada jual. Oh, nak dia. Saya Ustaz, saya ada jual. Tu anak aku tu. Kak, kau ada jual ke tak? Saya jual MW Ustaz, pergi beli dengan saya. Ada. Bread maker ada. Ada, saya beli. Tapi tak perlu buat roti pun lagi. Oh, ya. Oh, kita letak tepung, kita adun-adun, kita bakar-bakar keluar roti. Amboi. Betul Ustaz. Keluar roti terus. Betul bagus Kalau begitu, takut tembok tu kena potong lah. Senang tu. Tapi lepas tu kena potong tu lah pahala ni Ustaz. Ya, mudah sikit. Tadi siapa buat roti dekat tepi sungai tu ni? Ada orang buat roti? Linda Ustaz. Linda? Saya yang bawa. Linda. Linda buat sendiri Saya tolong kawan saya. Oh, kawan buat roti? Dia dah berhenti kerja jadi saya order kat dia. Oh, dia meniaga roti lah. Oh, boleh belajar lah dengan dia. Dia suami Sedap lah roti. Ya, terima kasih. Saya makan sahur pakai roti je. Sorry. Bagus lah. Roti tu bagus. Pandai dia buat Yelah. Bat pandai kan Bat buat roti? Bat pandai tu buat roti? Buat roti berantai tu. Boy. Guna bread maker. Nanti dia nak beli lah bread maker ni. Tengoklah macam mana. Tak tahulah, saya tak tahu ada bread maker. Tak beli. Apabila mengerjakan oleh perempuan itu akan sembahyang 5 waktu. Ini benda pertama yang Rasulullah sebut dalam hadis ni. Sembahyang 5 waktu. Saya cakap betul-betul. Taat suami, sembahyang salah, tak guna. Taat suami, sembahyang salah, tak guna. Jaga aurat, sembahyang salah pun tak guna. Habis kalau tak guna, tak tutup aurat lah. Janganlah jawab bodoh-bodoh itu. Tutup aurat satu dosa lain. Sembahyang tak betul satu dosa lain. Betul. Jadi kita sembahyang, belajar, baiki, tak suami. Kalau boleh tampal dekat dalam bilik. Sembahyang 5 waktu, puasa Ramadan, jaga kehormatan, taat suami. Tulis, ini pintu saya ke syurga. 4 je. 4 je. Tengah ngaji, suami lapar. Joya lagi. Abang Neman nak makan nasi goreng tengah ngaji ni. Ni nak update dekat Diana ni, 1 jurus lagi. Masa tu lah Abang Neman lapar. Tinggal buat nasi goreng. Kalau boleh sampai peringkat tu lagi bagus. Tapi yang terbaiknya suami ni tengok kalau isteri ni tengah baca Quran, tak payahlah minta apa-apa. Betul. Lapar lah nasi goreng. Apa susah handphone ada. Klik yang gambar hijau-hijau tu. Restoran Cita Rasa Alidah. Nasi goreng. Tekan je. Setengah jam sampai lah. Sesekali suami kena buatkan isteri juga Ustaz.
Tapi kalau suami masak nasi goreng pahit, macam mana dia nak makan? Order je, tak apa. Biar bini aku baca Quran, tak apa, order. Tak ada masalah. Lepas tu suami ni jangan cerewet sangat lah. Susah isteri hidup isteri. Cerewet tau. Ada orang tak nak makan luar langsung. Tak nak beli langsung kat luar. Tapau tak nak langsung. Dia apa pun, dunia terbalik sekalipun, rumah banjir sekalipun, tanah runtuh ke rumah dia, dia nak bini masak untuk dia. Ni penat. Betul, ada. Ada orang kalau dia nak makan, isteri dia kena duduk depan dia. Ada orang macam tu. Ada orang macam tu, betul tak? Mesti duduk depan. Kalau duduk depan, dia nak makan. Nanti dia bagi bijalan-bijalan yang dengar betul sedap. Kau ingat aku ni kucing ke? Bagi makan kucing ke? Bagi makan tinggal. Dia nak bandingkan diri dengan kucing. Ada orang gitu. Duduk. Kadang-kadang bini ni terpaksa cari kursi untuk dia duduk. Oi. Ini raja pun rasa tak begitu kot raja. Ini buah besar pun tak gitu. Itu sudah lebih, Ustaz. Itu sudah lebih. Tapi ada suami itu, saya tahu. Duduk, okey, air basuh tangan mana? Belah kanan. Tak boleh basuh tangan belah kiri. Air basuh tangan belah kanan. Mesti ada kendi. Mesti apa? Kendi, apa kendi? Okay, kendi dia pergi tempat megang mesti on the left. Gobokan kata Jawa, gobokan. Gobokan. Ko, dia bukan go, dia koboan. Kobokan. Okey, dia ada kobokan. Ini mesti ni, lepas tu ada tuala. Tuala dah sedia. Lepas tu gelas mesti belah kiri. Macam hotel shooting tu. Masak mesti ada sayur, mesti ada ikan, mesti ada sambal belacan. Tak ada tiga ni, tak makan. Makan monyok je, makan tak selera je. Kenapa tak selera? Sambal belacan tak ada lah. Basuh tangan, isteri kena tuangkan. Suami hulur tangan je. Ada orang dia dapat suami macam ni. Ada orang dia dapat suami yang mudah. Kalau dia dapat suami macam ni, pahala besar dia kat sini. Kalau dia tak dapat suami macam ni, dia kena pastikan dia ada ruang pahala yang besar benda lain. Dia kena pastikan dia banyak mengaji. Dia kena pastikan dia banyak sunat-sunat. Kenapa? Pahala dia kat suami mungkin tak sama macam ni. Dah makan, urus tangan. Nak urus tangan dia kata. Padahal kat sini, tepi ni je. Jangan ambil. Dia urus tangan gini je. Isteri tadi tunggu, angkat, urus tangan. Bagi tuala. Lepas tu, bang nak air panas. Air panas pula. Buat kopi O pula. Ada lelaki kan? Ada Ustaz. Bagi nak makan. Mari pula. Nak urut belakang pula. Macam budak-budak. Macam baby. Macam cucu aku yang mau lahir lepas nyusu. Angkat kaki tak, angkat kaki. Perut. Saya cakap ni bukan saya reka tau. Saya cakap ni, ada suami jadi macam ni. Nasi kena taruh dalam mangkuk. Jangan ambil rice cooker taruh depan meja. Pantang nenek moyang dia. Ada jenis lelaki macam ni. Tapi sebenarnya itulah pahala yang besar bagi perempuan kat situ. Ada jenis suami tak kisah. Dia lapar, dia tengok dapur ada tak ada nasi, ada Maggi, dia masak Maggi sendiri, dia makan dah. Tak ada roti apa ni, roti ni nampak salin, dia buat cicah. Tidak, dia buat kopi yang benda ke, dia buat susu ke, dia ambil roti, dia cecah roti dah, dah cukup. Isteri dia pun tak tahu dia makan dengan orang. Ada yang dapat suami macam ni. Jadi isteri dia ada banyak masa lagi nak buat benda lain. Ada suami nak suruh isteri dia basuh baju, tak nak pakai mesin, kena basuh tangan. Orang lebih dahsyat. Masing-masing ada cara masing-masing. Apabila mengerjakan perempuan itu sembahyang 5 waktu. Satu, saya kata solat 5 waktu ni berjaga-jaga. Jangan lewat, jangan salah, jangan tak faham rukun, jangan tak faham perbuatan, jangan tak faham, ni bahaya. Dia tahan orang yang masuk syurga. Dan mengerjakan akal puasa Ramadan. Mana tak puasa, dia cepat qadha lah. Haid tu dia cepat qadha. Dan memelihara dia akan paras dia. Maknanya paras ni diberi kemaluan ni lah.
Atau dalam kitab juga terjemah kehormatan diri dia. Jangan ramah-ramah dengan lelaki. Jangan ramah-ramah lelaki, terutama lelaki yang bukan mahram dan kita tak kenal. Jangan berbual. Jaga aurat, jaga. Jangan tayang-tayang muka, make-up, jadikan apa? Jadikan picture dalam WhatsApp, profile picture dalam WhatsApp. Penuh dengan make-up muka. Kalau nak ambil gambar, muka-muka biasa cukup lah. Jangan masuk dalam Facebook, hari-hari selfie, good morning, good morning, besok selfie lagi, good morning. Hari-hari papar muka dalam Facebook. Jangan. Jaga sikit kehormatan diri kita sebagai orang Islam, kita jaga. Ada benda kita boleh papar, ada benda jangan papar sangat. Kadang orang tengok pun menyampah. Hari-hari muka dia ni je yang wall aku. Kita ni orang perempuan. Jaga-jaga. Nanti dia buka berita fitnah. Nanti orang ni puji, mulalah macam-macam jadi nanti. Dia percaya dan mengikut ia akan suami dia. Bukan ikut pergi jalan. Ikut pergi jalan satu ikut. Ikut apa? Ikut perintah. Ikut perintah suami dia. Dia kena jadi, yes. Suami cakap, ya, ikut. Suami cakap, ya, ikut. Jangan rasa terhina. Tapi inilah mulianya perempuan itu di sisi Allah. Kerana dia dah beritahu pada Rasulullah, akan inilah orang yang Allah akan masuk ke dalam syurga. Nescaya dikata baginya. Ni Rasulullah ni dia dapat dari mana ni? Dia tahu kat mana? Dia cakap ni sumber dia apa? Rasulullah dia cakap sumber dia wahyu. Tahu? Sumber dia wahyu. Apa yang dia cakap ini adalah daripada wahyu. Wahyu ni daripada Jibril. Jibril ni Allah Ta'ala cakap dengan Jibril, kau cakap dengan Rasulullah Muhammad ni gini. Syurga ni milik Allah. Faham? Dia yang decide siapa nak masuk, tak masuk. Dan dia memberi ciri-ciri orang yang boleh masuk ke syurga. Kalau orang perempuan apa? 4. Semayang, puasa, jaga kehormatan, ikut cakap suami. Kalau nak masuk syurga lah, kalau tak nak masuk syurga tak tahu lah. Ikut cakap suami. Nescaya dikata baginya nanti di akhirat. Dia kumpulkan mereka ni. Setelah dicek amalan, okey, semayang okey, puasa okey, hormatan diri okey, perempuan. Ikut cakap suami tak? Ikut, okey, clear. Dia katakan bagi mereka, masuk olehmu akan syurga daripada mana-mana pintu yang engkau kendaki. Yang diceritakan ini oleh Imam Ahmad. Hari kiamat nanti ada kata dekat dia, engkau masuk syurga. Bagaimana kalau suami maksiat? Itu dosa dia. Nothing to do with us. Bagi isteri. Tak solat, itu dosa dia. Kita jangan ambil peduli. Kita nasihat je, tak dengar sudah. Itu kau dengan Allah. Aku tak tahu. Aku tak tahu jawab. Aku isteri, aku dengar cakap kau je. Kenapa tak beri? Itu dosa dia. Itu dosa dia. Kita tak puas hati, mengadu je kali habis cerita. Betul tak? Tapi bila dia cakap, kita masih kena taat. Sebab apa? Kita masih ada hubungan suami isteri. Kenapa tak boleh mengadu? Dia dah baca taklik yang berdua apa sangat. Ngadu lah cakap, okey, ambil bukti. Okey, ni dua saya ni. Saya transfer kat dia. Nampak ni receipt, saya transfer kat dia. Ni saya beli ni receipt saya beli. Mengadu. Apa sangat? Tadi boleh tengok balik surat nikah. Kalau saya tidak memberi nafkah kepada isteri saya selama 4 bulan kamariah atau lebih, sama ada secara suka atau secara terpaksa apa begini, maka ini jika isteri saya mengadu bergadi dengan membayar duit sebanyak RM10, maka tertalaklah isteri saya dengan talak kurub. Itu dah sebut dah. Apa payah sangat? Kalau boleh sabar, itu lebih baik. Kalau boleh sabar lah. Kalau tak boleh sabar, pilihlah jalan. Saya cakap Saya cakap betul ni Ramai orang kata kalau tersalah ambil suami, kesal nanti. Betul. Lepas tu nak pilih suami ni,
pilih yang elok-elok. Nak pilih isteri ni, pilih yang elok-elok. Kalau dah berumah tangga, dah pilih, masing-masing buatlah benda jadi elok. Buat benda jadi elok. Kalau tidak nanti akibatnya teruk. Penderitaan yang ditanggung di sini berlarutan. Sehingga dia tak ada nak memikirkan cara nak taat kepada Tuhan. Dia tak fikir nak belajar agama dia, masalah dengan suami tak habis-habis. Okey. Dan lagi, cerita oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha. Okey. Kita sambung besok. Wah, where are you? Ada Ustaz. Tanda tu. InsyaAllah Ustaz. Muka surat 40. InsyaAllah. Jom pergi jalan tu. Macam boleh jalan negeri. Confident. Sampai tengah jalan kat Bentung ke Saman? Boleh tak boleh. Saya escort Ustaz, saya escort. Boleh. Ramai nak ikut kan? Nak ikut. Nak ikut kita pergi makan tu. Apa tu, gulai asam rong. Waktu kita pergi, besok pagi kita pergi nari, makan tengah hari. Besok pagi kita pergi pasar pagi. Pasar pagi kat Jalan Tut. Orang datang dari Kelantan, jual kat pasar Jalan Tut, naik kereta api. Turun kereta api, bawa barang, naik teksi, duduk kat pasar Jalan Tut tu, berlega. Orang Gua Musang, orang Kota Baru, tau. Saya tengok pasar dia seronok. Lipis pun macam tu Ustaz. Dekat kat Padang Tengku. Padang Tengku pasar dekat mana? Pasar kecil je tapi memang Kelantan kau semua memang tu. Diorang naik kereta api kan, Pat? Naik kereta api. Tu saya dengar cerita tu. Kita berapa seronok lah tengok orang Islam ni berniaga kan. Seronok tengok Islam berniaga. Belilah kuih-kuih yang benda ada kuih-kuih yang makan. Saya suka jalan situ. Saya suka jalan pergi ke kampung. Bukan sari temelur pun best Ustaz. Macam-macam jual sayur kampung. Temelur pun best juga. Tapi temelur ni di bandar lah. Saya dulu kalau kerja temelur tu, rukun dia tu lah, makan ikan patin. Okey, insyaAllah. Moga-moga Allah izinkan kita dengar majlis kuliah lagi. Siapa lapang nanti kan pukul 12.45. Nak belajar rukun solat yang ke berapa? Itidal. Itidal Ustaz, Itidal. Nak belajar itidal. Nak belajar rukun solat nama dia itidal. Kita pakai Google Meet. Saya yang akan bagi link. Okey. Lagi satu, kelas perkeso, dia orang nak decide nak buat Sabtu malam. Tiap Sabtu malam, hari Sabtu malam minggu lah orang kata kan. 9 suku sampai 10.30 malam. Jadi siapa nak ikut kursus solat boleh ikut. Satu minggu, 1 jam suku je. Bermula daripada 25 September. Sekejap, saya tengok sekejap WhatsApp dia. Ustaz, nak tanya sikit Ustaz. Ni perkeso yang 26.8 tu Ustaz, itu sama je Ustaz. Ni yang mula-mula dulu perkeso, yang bab tamak ninah, rukun tamak ninah tu Ustaz. Mula-mula dulu berapa bulan ni? 19 kan? 18. Mula-mula 26.8. 26.8? Perkeso punya tu. Sekejap. Adalah. Baru lagi kan? Ya Ustaz, ya betul Ustaz. Yang terbaru ni tak Ustaz. Lagi yang itu ada sekejap. Mula-mula 28. Baru sekali kelas hari tu. Yang Haji Arudin soal Ustaz tu. 28? 26.8. Itu sama, itu Ampangnya. HQ. Itu bukan. Itu Kelantan hari. Ini perkesonya pagi tu. Perkeso yang 3 jam ni Ustaz. Ini nanti sambung ya Ustaz. Sambung tajuk yang hari Sabtu dia. Perkeso 3 jam tu. Yang 26.8 tu, itu Kelantan hari. Itu memang lain. Tu yang 11.45 tu Ustaz. 11.45 pagi yang saya tanya tadi tu. 25? Bukan. Ya, Khamis. 26.8 tu 9.45 sampai pukul 1 Ustaz. Yang tu kelas lain. Tu Kelantan hari. Yang ni saya kata ni, yang 3 jam tu hari Sabtu.
Itu yang pemantapan solat Ustaz. Pemantapan solat tu. Pemantapan solat tu. Tu. Yang orang korang kata aku smash orang pakai tu. Bukan aku smash. Main badminton je. Tak ada naik pun. Bukan smash tu, main badminton je. Macam biasa. Medan kiri tu. Okey. Itu dia tukar. Dia tukar setiap Sabtu malam. Ustaz tak ada cuti. Tak apa, cuti boleh dipindah hari lain. 9 suku sampai 10.30. 9 suku sampai 10.30. Tak apalah, cuti tu nanti kemudian lah. Macam mana nak tengok ejah-ejah sampai tu. Jadi, dia kata bermula 25 September. Macam mana dia? Satu ni lah. Satu ni Ustaz. Satu ni every Sabtu malam. Tengoklah kalau saya jalan-jalan, saya pergilah buat daripada hotel. Buat online daripada dia lah online. InsyaAllah lah kalau online. Kalau saya pergi Kota Kinabalu pun saya boleh buat daripada hotel. Dia kelas lahir. Okey. Itu makluman. Okey. InsyaAllah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala syafi'il anbiya wa sallim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Aku maaf. Wabillahi a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Alhamdulillah, amin. Alhamdulillah.